Bual Bicara Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya ini dibawakan khas kepada anda oleh Modest Culture, diinspirasikan oleh Profesor Dr. Muhaya. Layari www.modestculture.com. Adakah anda mengimpikan sebuah kehidupan yang bahagia dan membahagiakan? Ingin tahu bagaimana caranya? Pastikan kebahagiaan milik anda bersama Prof. Muhaya, Ustaz Fahrul, Ustaz Ruslan, Datuk Seri Syed Zainal, Katriona Ros dan ramai lagi dalam Siri Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan. Kelantan, 30 November, Dewan Auditorium Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Kelantan, Kuala Lumpur, 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 010-288-0243 atau 41 ataupun layari family.celix.com. Bagi edisi Pantai Timur, tiket juga boleh didapati di syarikat Jaafar Awas. Pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada seluruh rakan-rakan pendengar IKIM FM, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih buat Siti Rohani dan juga Sufian Amrin yang telah pun melaksanakan tugasan mereka sebentar tadi menceriakan anda dalam segmen Warna Pagi. Dan Alhamdulillah kembali bersiaran bersama saya ketika ini Ahmad Nazri Muhammad Yusof bakal bersama-sama dengan anda dalam segmen aspirasi sehinggalah pada pukul 2 petang nanti. Baiklah saudara, bagi meneruskan lagi segmen ini, kita beralih pula ke rancangan yang pertama menghiasi segmen ini. Tidak lain tidak bukan setiap Rabu 10.15 pagi, iaitu Islam Itu Indah. Dan telah pun berada di studio utama IKIM FM untuk berkongsi tentang satu topik yang cukup menarik pada pagi ini, iaitu yang berbagi Profesor Dr. Muhaya Mohamad, seorang pakar inspirasi dan juga pakar mata. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Nazri, terima kasih. Ya, apa khabar Prof ini? Sihat, syukur pada Allah. Jadi saya nak petik satu kata-kata yang telah dilayangkan oleh pengirim laman Facebook ya. Ni rupanya Prof Muhaya cantik, menarik, memang apa kata dengan kata-kata nasihat, buku nasihat ya. Jadi saudara Abdul Hasan ya. Terima kasih buat pengirim ini dan juga pengirim-pengirim yang lain. InsyaAllah akan meningkat dari semasa ke semasa. InsyaAllah. Dan Prof, hari ini kita bakal membicarakan tentang membahagiakan keluarga. Betul ya? Betul. Dan seperti mana yang kita ketahui, keluarga itu satu institusi, entiti yang penting dalam kehidupan individu itu. Jadi mungkin sebagai pengenalan Prof, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Nazri yang baik hati dan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang saya yakin beriman pada hari kita akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Saya pilih tajuk ni Nazri sebab bila saya perhatikan apa status yang dihantar kepada inbox saya tentang masalah, kebanyakannya masalah keluarga. Jadi kalau kita tak tacklekan keluarga, maka macam mana nak tacklekan negara? Ya, dan kita semua, negara kita menuju ke arah negara yang aman dan sebagainya, banyak wawasan negara kita, tetapi kalau keluarga tak dibetulkan, memang tidak akan sempurna negara itu. Jadi saya nak sebutkan satu konsep ya. Bila kata membahagiakan, kalau kita perhati betul-betul apa yang kita nak buat di dunia ni pasal kita nak bahagia. Tetapi banyak orang merasakan bahagia tu bila dapat benda luaran. Contohnya kalau kita ada peraduan, menang rumah, menang kereta, tapi adakah dengan ada benda tu akan bahagia? Dan kita tengok banyak orang-orang di luar negara kan yang kaya berbilion-bilion aset, tapi mereka tak bahagia, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Menunjukkan bahawa apa yang kita dapat luaran tu 1%, iaitu benda fizikal, tetapi 99% hati, jiwa dan roh kita itu tidak diambil berat. Dan bila kita sebut keluarga ni, sebelum kita ada keluarga, kita ada diri kita dulu.
maka kita harus kenal siapa diri kita. Dan saya dah dengar banyak penceramah di luar negara, di sini macam-macam. Kita ni nak reset minda, nak ubah, nak jadi pekerja yang baik, ibu yang baik, isteri yang baik, mertua, menantu, semua kan. Bila saya perhati semua, sebenarnya satu benda yang kalau kita betulkan ini, semuanya akan terbina, iaitu menyayangi diri sendiri. Kita tidak akan menyayangi diri kita kalau kita tidak mencintai pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa orang daripada kita yang membesarkan anak-anak dengan konsep akidah yang betul, yang sentiasa menunjukkan sifat ketuhanan pada anak kita dan menunjuk pada anak kita bahawa hidup kita tujuan hanyalah untuk ubudiyah kepada Allah. Bila orang tu cinta pada Allah dan Rasul, dan kita tahu bahawa tujuan hidup kita untuk menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan apa saja perbuatan kita, tentukan ia membersihkan jiwa, membersihkan hati, mendapat qalbun salim, sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah dan kita berjumpa Allah dengan qalbun salim. Kalau apa aktiviti, pekerjaan kita buat, kalau tidak mengarah mencucikan jiwa, alangkah ruginya. Dan paling beruntung orang yang sentiasa membersihkan jiwa. Bila kita bersih jiwa, akan merasa kaya. Sebab kaya ni kita rasa cukup apa yang kita ada. Bila kita kata hanya Allah bagiku, hanya Allah, tak ada benda, hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka kita benda-benda yang luaran ni jadi kecil. Jadi kata Allah Maha Besar. Jadi kalau kita dah sayang Allah, sayang Rasul, kita akan sayang diri kita. Kita bersyukur dilahirkan di dunia ini. Maka bila kita sayang diri kita, kita boleh menyayangi orang lain. Bila kita sayang orang lain, tidak akan ada marah, benci, dendam, dengki, sakit hati, tamak, nak kita saja. Tak ada, Nazri. Maka kita akan bersifat di mana kita beriman kepada hadis dan Quran, di mana tidak sempurna iman seseorang, melainkan dia menyayangi saudaranya macam dia sayang diri dia, dan kalau boleh lebih lagi, dan kita nak apa untuk orang lebih pada diri kita. Jadi kita akan sampai ke tahap di mana unconditional love, unconditional giving, maknanya kasih tanpa syarat, beri tanpa syarat, dan terdapatlah ikhlas yang sangat-sangat. Maka ketenangan jiwa itu datang. So bayangkan seorang individu, keluarga hanya berlaku pada perkahwinan, Nazri. Saya kata kalau kita tak bahagia, jangan kahwin sebelum kita bahagia. Kita mesti bahagiakan diri kita, sebab dua individu yang berjumpa, yang bahagia akan melahirkan anak-anak bahagia, suasana rumah tangga bahagia, insya-Allah menantu bahagia, cucu bahagia, terbina bahagia itu. Maka kita jadi seorang yang hidup kita ni membahagiakan diri dan membahagiakan orang. Itu yang nak asalnya daripada keluarga dulu. Sebab orang yang bahagia di rumahnya, Nazri, akan bahagia di tempat kerja, akan bahagia di mana-mana. Dan kalau saya nak share, bila saya tengok soalan-soalan Facebook, orang tanya saya, kadang-kadang saya buka juga jawab kan. Bila dia orang banyak menyalahkan suasana, Prof, kenapa orang ni tak bila, orang ni sepatutnya. Saya nak cadangkan, siapa yang suka sebut perkataan sepatutnya atau bahasa Inggerisnya you should, buang. Sebab bila kita kata sepatutnya, kita nak suruh dunia berubah mengikut kita, acuan kita. Sedangkan kita mesti faham bahawa kita bahagia bukan pasal dunia ini perfect, tetapi dunia menjadi sempurna apabila kita bahagia. So bahagiakan diri dulu. Utama ialah bahagiakan diri. Dan bila kita berdoa pun, gunakanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan kita nak kaya dunia akhirat, kita mesti nak bahagia. Kaya tu selalunya benda yang kita ada kan. Betul tak? Tapi bahagia tu dalam jiwa. Tengok doa kita hari-hari. Kan kalau kita tengok orang buat marketing iklan semua tu, semua ditunjukkan simbol-simbol kononnya bahagia. Tapi sebenarnya dalam jiwa ni orang tak sebut sangat. Sebab itulah kalau boleh dalam Islam itu indah ni, kita nak lihat macam mana bila kata Islam itu indah, dan dengan keislaman itulah kita bahagia. Allahuakbar. Jadi perkataan sepatutnya tu harus digantikan dengan perkataan yang jangan kata sepatutnya. Awak boleh, atau bahasa Inggeris you could have. Contohnya kalau banyak orang dia benci diri dia, kata betul,
Sepatutnya saya so dia mengutuk diri dia. Jadi kalau kita ni hari-hari kutuk diri, saya ni bodoh, saya ni tak pandai, saya ni lembab. Subhanallah, 3 perkara kita mesti jaga tiap hari ialah apa kita kata pada diri. Yang kedua, tenaga dari segi makanan, persekitaran. Dan yang ketiga, apa manfaat nak beri. Kalau kita tak buat benda ni memang susah. So kita sangat menjaga apa kita kata pada diri kita. So kita kata gini, saya sepatutnya makan. Saya kata, saya boleh pilih untuk makan sihat atau makan sedap. Perkataan saya boleh, Inggerisnya I could. So kalau kita jumpa anak kita, kata gini, abang sepatutnya baik dengan adik. No. Jadi macam kita judge kan, label orang, hukum orang. Kita kata abang boleh baik dengan adik. Nampak tak? Bila kata abang boleh, mean you are giving them a choice. So kita empower orang, kita tak paksa orang. Dan manusia ni paling marah kalau dia kena buat, bukan dia nak buat. Perhatikan kita bercakap, saya kena pergilah, saya kena hormat mak saya lah. Sepatutnya saya hendak hormat ibu saya sebab ibu saya sayang saya. Perkataan tu melambangkan pola fikiran. Dan banyak orang sibuk nak pakai baju cantik tapi tak nak fikir pola fikiran yang cantik. Jadi satu kata-kata yang positif lah harus dibentuk. Bagaimana pula kalau ayat ni berbunyi seperti macam ni, Prof? Sepatutnya dia yang jaga tempat itu. Itu macam mana? Itu dipanggil sifat menyalahkan dan lari daripada tanggungjawab. Setiap kali kita merungut, mengeluh, menyalahkan, berarti kita tidak suka pada takdir Allah. Ini dia panggil bahasa syariat dengan bahasa makrifat. Orang yang hakul yakin pada Allah, apa yang berlaku dia tidak ada menyalahkan. Sebab menyalahkan benda dah berlaku. Boleh tak kita salahkan benda belum berlaku? Tak kan? Mengeluh, merungut, menyalah, semua benda dah berlaku. So kalau orang yang dia ada manusia dua jenis. Mereka sebahagian daripada masalah atau sebahagian daripada solution. Ada orang kalau ada masalahnya dan dia dwell in the problem. Kalau meeting tu mengumpat. Sepatutnya dia akan kata, okey, ini sudah berlaku, situasi ini berlaku, cabaran ini berlaku, apa kita lakukan untuk lebih mengatasi dan baik. So kita perhatikan kata-kata ini. Saya harap kalau kita boleh tahu cara kita tanya soalan. Kalau soalan daripada percakapan itu, kita tahu di mana status kita. Dan minta maaf Nazri, kadang banyak orang marah dengan saya. Dia kata, Prof terlampau nak perfect, terlampau garang, terlampau tegas. Saya kata gini, kita dalam periksa pun kita ada A+, ada D-. Kita boleh pilih kita nak yang mana. Cuba tengok orang dapat A+ tu dia belajar maksimum ke minimum. So, yelah kita pun nak ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak ada KPI nak ikut Nabi, nak ikut siapa? Dan tidak semua kita boleh capai. Tetapi bila kita ada kesedaran ketuhanan, kesedaran keislaman yang tinggi, kita akan suka pada mesej-mesej yang tegas yang membawa kita pada kebaikan. Dan kalau kita tidak boleh ikut, tak apa. Jangan menyalahkan orang yang menyampaikan itu. Orang itu menyampaikan macam mana nak dapat supaya kita tenang. Tetapi kalau kita tak boleh ikut, itu tak ada salah. Kita mesti sedar, saya tak boleh ikut pasal kesedaran saya kurang lagi. Maka kita mengambil proses memperbetulkan diri. Okey. Jadi bermakna kalau yang menyebut tentang ayat yang sebegitu, perkataan sebegitu, bermakna masih senang lagi dalam zon yang selesa. Betul. Zon selesa saya tak panggil zon selesa, zon bahaya. Setiap kali kita tidak bertambah baik, kita sedang membahayakan diri. Sebab itu orang yang celaka ialah orang yang semalam lebih baik pada hari ini. Orang yang rugi, orang yang sama. Orang beruntung hari ini lebih baik pada semalam. So kalau kita lepas dengar Islam itu indah, dengar Hakim berapa tahun dengar tak berubah-ubah, something wrong with us. Okey, berbalik kepada topik kita, membahagiakan keluarga, Prof. Menerusi pemerhatian Prof ataupun luahan yang Prof perolehi daripada mereka yang mempunyai masalah kekeluargaan ini, apakah faktor pincangnya institusi keluarga itu? Selalunya saya perhatikan salah satunya lah bapa yang tidak menjadi ketua yang mantap. Selalunya banyak isteri mengeluh pada saya, suami tak solat, suami tak peduli anak, suami kadang tidak setia, suami sibuk dengan Facebook, suami SMS dengan wanita lain. Jadi masa tu memang rasa kesian lah. Tetapi saya nak jawab macam mana. Jadi saya kata, cuba puan lihat diri puan.
kita akan dilayan oleh dunia bagaimana kita mengajar dunia melayan kita. Dan kalau kita melayan suami kita dengan baik, mungkin kita pandang dia dengan sebagai seorang yang baik dan memuji dia, menghargai dia, mungkin imej diri suami berbeza dengan kita bila berada dengan kita. Dan kadang-kadang ada suami yang sibuk dengan kawan, tak sibuk dengan isteri. Mungkin pasal imej diri dan bahagia atau tidak di rumah. Dan satu lagi ialah kurangnya agama. Selalunya isteri-isteri yang dah mula sedar, lepas dengar ceramah banyak ni, sedar nak berubah suami lambat lagi. Dan ada juga masalahnya kadang anak-anak mengeluh tentang ibu yang sangat negatif. Ibu tak pernah sayang, ibu mulut macam-macam. Tapi saya kata apa, yang penting kita maafkan ibu dan bersyukur. Kalau tak ada ibu, tak ada kita di dunia ini. Dan bagi wanita yang sangat marah pada suami, saya kata apa, bersyukurlah dengan suami itu Allah izinkan kita dapat zuriat. Apa kata kita melihat suami kita walau jahat macam mana pun, dengan sebab dia kita dapat zuriat yang dapat mendoakan kita di akhirat nanti. Jadi fokus kita ialah fokus pada apa yang kita ada, hormati suami kita dan betulkan anak-anak supaya membahagiakan kita. Sebab orang yang paling bahagia, one of them, adalah mendapat anak yang baik. Kan dia kata macam ni, bahagia 5 minit isap rokok, bahagia sebulan beli kereta baru, tapi bahagia sepanjang hayat mendapat anak yang baik. Wallahualam. Dan apa yang telah dinyatakan oleh Prof sebentar tadi tentang ketua keluarga ada satu senario di mana kadang-kala ibu dan anak berpakat tidak ada rasa hormat terhadap ketua keluarga itu sendiri. Mungkin Prof dapat komen betul. sikit. Ini banyak berlaku sebenarnya. Kadang ibu dah macam dah give up maknanya kadang minta maaf pada kaum Adam di luar sana. Kita hanya dihormati kalau kita menjadi contoh yang baik. Kalau kita sebagai keluarga, ketua keluarga, solat pun tak betul, tak boleh jadi imam, masjid pun tak pergi, dan tidak menghormati ibu mertua kita, tidak pernah berterima kasih pada isteri, tidak menyayangi anak-anak, macam mana dapat kasih sayang? Jadi saya hari ini nak fokus pada ketua keluarga, para bapa. Kalau kita buat seminar tu, kan saya kadang nak buat seminar celik family ni, saya nak tengok berapa orang bapa yang datang. Selalunya yang datang seminar 80% wanita. Kenapa ketua keluarga yang patutnya mencelikkan mata mereka, mencelik mata hati mereka, nak membawa bahtera kehidupan ini dengan kebaikan, kenapa tidak mencari ilmu? Minta maaf pada kaum Adam. Cuba audit diri tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan banyak tengok blog yang mengata orang atau blog yang memberi ilmu. Cuba kita buat research. Kaum Adam, dia tengok masa dia audit. Setiap kali tuan pergi kepada blog yang menceritakan tentang orang lain atau berita, catat berapa jam. Kemudian tengok berapa orang pergi YouTube mendengar ilmu, tengok berapa jam. Itulah diri anda. Apa kita tonton, itulah diri kita. Itulah masa depan keluarga kita. Dan dalam Quran pun, dia tak pernah kata kaum isteri tolong jaga keluarga kamu. Tidak, kaum bapa jaga keluarga kamu kan. Bapa atau jaga keluarga daripada api neraka. Itu ketua penting. Ya, jadi apa yang dilakukan adalah cerminan diri kita. Betul. Sebab sebenarnya gini, fikiran menghasilkan emosi, menghasilkan perkataan, menghasilkan sikap, menghasilkan tindakan. Itu saja. Okey, bolehkah Prof terangkan pula tentang konsep rumahku syurgaku? Okey. Macam ni, orang yang dapat syurga ialah orang yang mendapat ketenangan jiwa, di mana kalau kita tu dalam situasi, kita kata gini, bila kita masuk rumah, kita merasa macam dalam syurga, di mana kita akan senang nak fikir positif, senang nak rasa positif, senang nak buat positif, dan syurga itu di dalam jiwa. Dan saya nak kongsi, saya dengar game gimnastia pagi tadi. Hobi saya sekarang Nazri, saya nak kongsi pada semua. Saya sengaja share YouTube game gimnastia. Saya cuba nak tengok berapa orang yang follow post tu. Tak banyak, Nazri. Bila saya bagi link untuk ilmu, tak banyak. Tapi bila link cakap lain, orang dengar. Maknanya dalam berapa orang, mungkin 90,000 yang tengok tu, ataupun hampir 500,000 follower tu, berapa orang saja yang tengok YouTube agama. Tapi orang-orang ini tak cari ilmu. Jadi Agim dia kata, syurga di hati kita bila kita kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak daya upaya. Maknanya apa kita lihat, kita ingat Allah. Bagi orang suka tengok bola, bukan tengok bola saja. Bila tengok berlari bola, Masya Allah, Allah punya kuasa orang tu berlari dengan kuat, otot dia bergerak, berpeluh, semua Tuhan buat. Jadi kalau kita nak rumahku syurgaku, jadikan setiap ruang rumah itu mencari ilmu, meningkatkan kesedaran ketuhanan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan penghargaan, penuh dengan menyebut kebaikan dan tidak ada kritikan. Dan kajian saintifik menunjukkan
kita masa lahir kita happy, tetapi kita dibesarkan dengan kata-kata tak boleh, jangan 9 kali ganda daripada perkataan boleh dan bagus. Jadi saya nak kita semua reset, celik mata, reset minda, semua ahli keluarga, lihat berapa kali perkataan negatif diluahkan, dan semua orang biar ada mangkuk kat rumah. Setiap kali orang sebut tak boleh, susah payah, taruh duit dalam mangkuk, tengok berapa banyak duit denda yang kita ada setiap minggu. Jadikan audit perkataan negatif dan positif KPI kita di rumah. Setiap kali di meja makan, tengok apa yang kita cakapkan dan lihat tontonan TV mana yang kita pasang. Wallahualam. Itulah ya. Dan saya ingin memberi satu lagi senario ya, di mana kadang-kadang kita lihat ya, ibu bapa ada menunjukkan contoh teladan yang baik ataupun salah seorang daripada mereka, tapi anak tidak menonjolkan sedemikian. Bagaimana itu? Betul. Pasal anak kita pun banyak godaan mereka. Jadi kita jangan putus asa. Kita mesti ingat bahawa air yang sekecil sikit pun kena atas batu akan menembuskan batu itu. Maka repetition mother of all learning. Kita mesti ulang benda yang sama. So, cuba saya sebut perkataan ni ya. Kalau saya kata, kita buat test para pendengar sekalian. Piring, mikrofon, Quran. Telefon, pen, Quran. Meja tingkap, Quran. Banner tingkap, Quran. Apa yang Nazri ingat? Quran kan? Walaupun saya sebut banyak benda, tapi Quran tu saya masuk. Apa yang kita ingat? Quran. So benda diulang-ulang. Jadi kalau kita di rumah, anak keluarga bahagia, anak kecil, Allah, Bismillah, Alhamdulillah, jadikan amalan, insya-Allah akan tenang. Okey, baiklah, kita akan berehat seketika Prof, dan insya-Allah kita akan kembali selepas ini untuk sesi soal jawab bersama para pendengar yang sudi untuk bertanyakan soalan ataupun menyuarakan pandangan mereka. Anda bolehlah ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Kembali selepas ini insya-Allah. Adakah anda mengimpikan sebuah kehidupan yang bahagia dan membahagiakan? Ingin tahu bagaimana caranya? Pastikan kebahagiaan milik anda bersama Prof Muaya, Ustaz Fahrul, Ustaz Ruslan, Datuk Seri Syed Zainal, Katriona Ros dan ramai lagi dalam Siri Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan. Kelantan, 30 November, Dewan Auditorium Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Kelantan. Kuala Lumpur, 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 010-288-0243 atau 41 ataupun layari family.chelix.com. Bagi edisi Pantai Timur, tiket juga boleh didapati di syarikat Jaafar Awas. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Topik perbincangan kita menerusi rancangan Islam Itu Indah pada minggu ini masih lagi menyentuh tentang membahagiakan keluarga. Jadi bagi anda yang ada sebarang kemusykilan ataupun ingin menyuarakan pandangan anda terhadap topik ini, bolehlah mendal nombor talian kami diaktifkan sekarang 0362051500 ataupun ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Ruangan telah pun disediakan untuk anda mencoretkan soalan ataupun pandangan anda. Sebelum itu, dipohon kerjasama daripada para pemanggil. Pastikan anda nyatakan nama dan dari mana anda membuat panggilan, dan pastikan juga soalan yang ingin anda ajukan kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muaya seketika nanti. Pastikan ianya ringkas dan padat dan seboleh-bolehnya menjurus kepada topik kita pada hari ini, membahagiakan keluarga. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa? Siti dari Terengganu. Ya, silakan Puan Siti. Teruskan Siti. Ya. Ya, saya nak tanya Prof, Ya. macam mana kalau kita ni sebagai ibu kan nak jaga emosi, nak jaga nafsu kita ni lah. Lepas tu soalan kedua saya, perempuan ni saya tak faham lah kenapa dia susah sangat nak tutup aurat. Kadang-kadang kita cakap kat Facebook pun dia marah terbalik kan. Saja Prof, saya doakan Prof sejahtera dengan akhirat. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti. Terima kasih. Memanglah kita perempuan ni nafsu 9 akal 10 orang kata ya. Dan cara nak menjaga nafsu semua ni pada saya adalah ilmu. Dan ilmu tu kita ingat ada 5 peringkat ilmu ya. Yang pertama ilmu belajar. Lepas tu kita faham. Lepas tu kita amal. Lepas tu kita ikhlas. Lepas tu kita mengajar dan juga kita tentukan
Apa yang kita ajar tu orang boleh ikut. Dan petuanya ialah kita cakap ni hanya akan masin dan orang ikut kalau satu, kita beri ilmu dengan kasih sayang, tidak menghukum orang, tak rasa lebih pada orang, dan kita amal apa kita cakap. Jadi bab nak suruh orang tutup aurat ni, kita cakap-cakap ni, kalau kita suruh tutup aurat dengan pandangan rasa kita lebih, dengan kita merasa dia hina, memang tak diterima. Sebab tu sifat lemah lembut, dakwah bil hikmah sangat penting. Dan juga kita nak, sebelum kita dakwah orang, boleh tak tingkatkan akaun emosi di mana kita biar orang tu sayang kita, baru kita dakwah dia. Ya. Okey, itulah ya. Bersama dengan panggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di Italian? Saya Suratin dari Batu Pahat. Okey, silakan. So, teruskan tuan. Saya ada dengar Ustaz kata kalau kita nak anak yang soleh, kita kena solehkan diri kita. Betul. okey. Soalnya kalau ibu bapa tu suka karaoke di majlis kahwin, pun akan terus karaoke. Tetapi kalau ibu bapa suka datang ke majlis ilmu seperti ceramah agama, sudah pasti anak akan jumpa, anak pun akan terus serta dengar ceramah agama. Benarkah sikap ibu bapa mempengaruhi minda anak-anak? Betul. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, satu komen yang baik ya. Kita tahu anak-anak kita ada peringkat 0 hingga 7, 7 hingga 14, 14 21. Cara Islam pun macam tu, psikologi Islam. 0 hingga 7, mereka ni apa yang mereka lihat, dengar, alami akan mempengaruhi minda bawah sedar, dan ini akan mempengaruhi imej diri dan cara beliau, anak-anak melihat dunia. Dia panggil persepsi anak-anak. So kalau kita daripada kecil bawa ke majlis ilmu, malaikat bersama, taman syurga, memang sangat mempengaruhi. Sebab tu kadang orang marah saya, Nazri, pada saya lah, kalau anak kita masalah, jangan salah anak. Taubat, lihat diri, minta maaf dengan anak. Sebab anak jadi macam tu pasal kita. Kalaulah kita ibu bapa ni mengambil tanggungjawab atas, kita yang lahirkan anak-anak. Anak datang daripada Allah melalui kita. Kita lahirkan mereka dan mereka jadi masalah. Siapa yang silap? Satu lagi kalau saya nak tambah, pujian harus diberikan juga kepada kaum bapa kadang-kadang membawa anak ke masjid. Betul. Masa semain jemaah. Betul, kan? Bagus sangat. Saya rasa kadang ibu bapa-bapa semua yang bawa anak masa kecil, anak lelaki seronok dan kalau kecil sangat menangis, kita kena jagalah. Tapi kita jemaah ni, kalau anak orang menangis, jangan marah. Okey. Baiklah, bersama dengan panggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di Italian? Okey. Hello, Assalamualaikum. Hello. Yes, selamat pagi. Siapa di Italian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Puan Nazi daripada Muar. Okey, silakan Puan Nazi. Teruskan. Okey, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Okey, so, saya cuma nak minta pandangan Prof lah. Baru-baru ni anak buah saya umur 17 tahun lah. Dia keluar dari rumah dan telanjur dengan teman lelakinya lah. Jadi benda tu kami rahsiakan daripada ibu kami ni dengan adik-adik yang lain lah, untuk tak nak benda tu dipanjang-panjangkan lah. Jadi, betul. Saya sebagai abang saya cuma ngadu pada saya seorang dia. Jadi apa peranan saya nak merugikan keadaan ni, dan nak orang kata kalau boleh nak orang kata untuk anak buah saya tu apa yang cara yang terbaik untuk saya. Dia tak mengandung kan? Baru telanjur, belum tak tahu mengandung atau tidak. Ya? Okey. Itu sajalah Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey. Terima kasih Puan Nazi. Yang pertama, kita jangan memandang rendah pada orang atas keterlanjuran atau berdosa mereka. Kita tak tahu kalau mereka bertaubat mungkin lebih baik daripada kita. Dan kalau kita lihat orang muda sentiasa merasakan mereka lebih baik pada kita sebab kurang lagi dosa mereka pada kita. Dan yang ketiga, dia buat maksiat mungkin kerana dia tidak ada ilmu, sedangkan kita ada ilmu, banyak buat maksiat. Sebab itu kalau kita keluar rumah, hidup kita rasa macam ni, orang semua lebih baik, orang lebih khusyuk, orang lebih senang masuk syurga pada kita. So jangan rasa lebih pada orang. Yang kedua, kita bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. So bagi anak saudara ni, saya rasa jangan marah dia, berikan kasih sayang. Tingkatkan akaun emosi. Dia sayang pada kita, kita boleh nasihat dia, bila dia akan dengar bila dia sayang pada kita. Kemudian cari solusi. Tengok punca dia kenapa. Selalunya banyak kajian menunjukkan orang yang pergi pada teman lelaki pada awal ni sebab kurang penghargaan kasih sayang, terutama pada ayah masa kecil. Sebab bila manusia dia perlukan penghargaan, mak ayah dia tak pernah harga, asyik marah saja. Jadi bila dia ni dahagakan pujian, bila orang puji sikit, dia jadi sangat reaktif.
pada tu. Sedangkan anak-anak sentiasa dipeluk, belayan, puji, dia rasa seronok di rumah. Bila orang sebut macam orang kenyang, orang beri gula-gula tak rasa nak makan pun. Tapi orang lapar apa, macam tu lah. So cuba bercakap pada, walaupun benda ni dah tersilap, mungkin cakap pada kakak, pada your mak dia tu, cuba review balik. Kemudian tengok mak dia. So tengok situasi. Kalau mak dia boleh terima, kita cakap. Kalau tidak, kita go around it. Cuba betulkan institusi keluarga itu. InsyaAllah semua akan settle. Okey, baiklah. Bersama manggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Nur. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di? Teruskan. Terus. Nama saya Nur. Nur, ya? Okey. Okey, Puan Nur, silakan. Silakan. Prof, Ya. saya nak tanya pendapat Prof. Ya. Saya sangat percaya kepada kuasa kasih sayang keluarga. Betul. Tapi saya confused mana yang patut buat. Mendidik, menjadikan anak-anak tu Ya. hormat kepada ibu bapa. Ataupun memberi kasih sayang. Dan juga dalam masa yang sama lah. Dan saya reflect pada diri saya. Ya. Menjadi begini sebab Ya. saya dididik dengan tegas dan juga Marah. disiplin. Ya. Faham. Mak saya sangat tegas. Ya. Tapi saya tak nak Ya. keluarga Faham. saya lain yang kecil-kecil tu jadi macam saya. Ya. Faham. Saya rasa kasih sayang tu sangat penting. Ya. Betul. Apa yang patut kami buat untuk ubah benda ni? Boleh. Kalau hari-hari kadang-kadang selalu saya kami dengar mak kami cakap benda yang kami Mak dengar Radio Aikim tak? daripada kecil kan. Ya. Kita dekat daripada kita kecil kan. Kita nak ubah untuk anak-anak kita yang akan datang. Betul. Apa yang patut kami buat, Prof? Okey, terima kasih. Terima kasih, Puan Nur. Okey, terima kasih Nur. Saya rasa luahan Nur ni mungkin 99% berlaku di negara kita. Banyaknya kat Facebook dia semua mak garang. Macam ni. Kita dia panggil cara didik anak ni ada yang keras, ada yang lembut. Bila benda-benda yang contohnya cara lipat baju, benda yang bukan agama, tak usah tegas sangat. Mungkin kalau ada orang lipat baju, lipat 3 dulu. Itu jangan. Benda-benda yang dipanggil yang tak disoal di padang mahsyar, jangan tegas. Tetapi kita tegas hanya bab solat. Tetapi kita punya baseline kat rumah kasih sayang. Sebenarnya kasih sayang ni ialah rahsia terbesar di dunia ini. Dan kita tahu Allah menurunkan cuma 1% daripada kasih sayang Allah sampai binatang pun sayang anak dia. Jadi kalau kita punya ingredient, bahan ramuan pertama ialah kasih sayang di rumah, lepas tu baru top up benda lain. Jadi macam disiplin tu macam cili sikit-sikit. Kita disiplin pada benda yang patut. Jadi macam ni, situasi puan sekarang ialah benda tu dah berlaku. So kita tak nak menyesali dan menyalahkan. Tengok kalau mak kita disiplin tegas, cuba tengok nenek dan datuk kita. Confirm zaman dulu orang semua tegas, orang semua marah. So puan kena reset balik dan jangan didik anak kita macam zaman kita dulu. So kalau Puan Nur dididik oleh kasar dengan mak, jangan buat pada anak-anak. So macam mana kita, situasi sekarang macam ni, terima, refleksi diri, dan kita tak boleh ajar mak kita. Apa kita buat? Downloadkan CD audio daripada galeri audio Aikim FM. Banyak penceramah yang bagus. Downloadkan pada CD, kemudian suruh mak dengar. Pasang dekat rumah, belilah CD player atau radio yang baik. Kita ni bab-bab nak mencari ilmu sangat berkira. Tapi bab beli beg tangan, bab buat bunga telur perkahwinan, bab yang pergi holiday, banyak sangat duit keluar. Tetapi benda yang short term kita banyak. Benda long term, makanan minda ni kita tidak dahaga pada ilmu. Kita selalu dahaga pada berita. So ubah ibu dengan ilmu, dan saya cadangkan panggil buat usrah. Usrah kita ni bukan hanya setakat tadarus Quran saja, tetapi usrah kita berbincang. Jom kita buat mesyuarat keluarga. Keluarga kita macam ni, cuba tengok orang tu keluarga the best, jom kita ikut nak apa yang bagus. Dan kalau kita tengok, katalah kita keluarga suka duk tengok drama lagi, baik. Kalau tengok juga apa kita boleh belajar daripada apa kita, maknanya kita dalam keadaan sentiasa belajar mempertingkat, memperbaiki diri. Sebab itu orang tidak makin baik memang orang yang merugikan. Jadi cara nak tu ibu ialah satu, beri kasih sayang. Dan saya nak tanyalah anak-anak sekarang, berapa orang beri hadiah pada mak dia? Balik kampung mak masak, semuanya mak.
Jarang saya perhati sekarang banyak remaja kurang memberi pada ibu tapi asyik menerima. Jadi sebelum kita nak suruh ibu kita berubah, sayang kita beri kasih sayang pada ibu. Mungkin ibu kurang kasih sayang. Orang yang kurang menerima kasih sayang tidak pandai menyayangi. Macam tu. Tapi kalau dalam kes sebegitu ya Prof, yang kita dengar tadi, kalau dengan cara mengurung diri dalam bilik sehinggalah ibu tu lembut hati dia, adakah itu cara mengurung diri dalam bilik? Tidak. Sebenarnya komunikasi, kualiti kehidupan bergantung pada kualiti komunikasi. Kalau komunikasi baik, baiklah kualiti hidup kita. Dan komunikasi bukan apa kita cakap, tetapi kesan atas apa yang kita cakap. So kalau kita buat benda yang sama, hasil dia sama, ubah strategi. Sebab orang paling tak siuman ialah dia buat benda yang sama tapi nak hasil berbeza. Dia marah-marah dengan mak dia, lepas tu mak dia tak terima dia nak marah lagi. Ubah daripada marah kepada memberi kasih sayang. Dan orang yang kuat ialah orang menahan kemarahan dan memberi kasih sayang dalam mendapat kebencian. Itu kuat. Okey, baiklah, satu pesanan yang berharga daripada Prof sebentar tadi. Bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hasan daripada Rawang. Okey, silakan. Hasan, teruskan. Okey, Prof, kita dengar satu ayat Quran yang mengatakan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, kan? Ya. Tapi bila sekiranya berlaku di sebaliknya, maka itulah ujian untuk jawaban, betul. Itulah pandangan Prof. Okey, terima kasih. Betul, saya pernah ayat ni memang ada dan saya gunakan ni satu benda yang memang dalam apa-apa hidup kita fikir yang ni. Tetapi kita tahu kisah Nabi banyak yang berlainan. Itu kisah Nabi. Tetapi kita ambil konsep ini supaya macam banyak orang yang mereka mengalami perceraian dan suami dia tak elok. Saya kata gini, dulu masa awak jumpa suami awak keadaan macam mana? Oh, saya zaman keladak, Prof. Tak tutup aurat, tak semayang. Dapat suami keladak. So bila dia dah jadi baik, suami dia automatik tak suka dia. Suami dia mencari wanita yang sama macam dia dulu. So biarkan. Jadi pandangan saya nak pegang pada ayat ni. Dan kalau kita dah jadi suami kita tak elok, apa kita buat? Jadikan suami kita yang kurang macam kita nak tu ladang pahala untuk mujahadah dan melawan nafsu kita taat pada orang yang tidak baik pada kita. Okey, baiklah, itu saja untuk panggilan telefon kita, Prof. Seramai 5 pemanggil dan kita beralih pula ke laman Facebook IKIM FM untuk lebih adil lagi. Susu Aidah, bagaimana ingin membahagiakan keluarga yang baru dibina, suami dan isteri muda, kadang-kadang emosi tapi diurut hati supaya sabar dan tabah. Okey. Yang pertama, saya dah pesan, jangan kahwin selagi belum bahagia. Kalau kita ni penuh dengan dendam, marah, benci, mana kalau boleh hidup kita ni jangan ada orang yang kita tak suka. Kalau boleh kita nak suka semua orang cek, pendengar saya pun sama, duduk diam, ada tak orang kita tak suka? Kalau ada, buang. Ingat orang tu, baca Fatihah, lempar kasih sayang, maafkan dia, delete. Bukan delete, mana kita bersihkan jiwa. Dan bila kita kahwin, macam Ustaz Paru kata, jangan mengharapkan kebahagiaan, tapi mengharap membawa kebahagiaan. Dan ingat Ustaz Paru kata lagi, kita kahwin dengan 3 manusia, Nazri. Yang pertama, orang yang kita sangka siapa dia. Yang kedua, bila dah kahwin, tahu dia yang sebenar. Yang ketiga, siapa dia jadi lepas kahwin dengan kita. So kalau kita dapat isteri dia baik, tiba-tiba lepas kahwin kita dah jadi garang, mungkin perangai kita menyebabkan jadi macam tu. Dan ingat, dalam perkahwinan ni macam bawa kereta. Bawa kereta, Nazri, kalau kita bawa kereta, kita nak tengok orang sebelah kita ke tak nak tengok destinasi? Mesti tengok destinasi. Jadi kita kahwin ni kerana apa? Kerana cinta. Kalau kerana cinta, sia-sia. Kahwin kerana sunnah, cinta Allah dan Rasul. Maka kita tak perlu sangat penghargaan, pujian. Wanita muda-muda biasalah, para suami sekalian. Kalau baru kahwin tu, pujilah isteri. Kata dia lawa. Wanita ni macam tu, 20-an tak asyik nak suruh suami kata lawa, masak sedap, rumah kemas, apa dia buat sikit nak dipuji. Tu biasa. Orang yang belum ada, sebenarnya orang yang kurang keyakin diri ni banyak nak kena puji. So kita tengok isteri kita dah kena puji, that means dia kurang keyakinan diri. Maka untuk membina keyakinan, maka kita puji dia. Lama-lama dia dah
yakin, dia tak perlu pujian lagi. Allah. Kadang-kadang saya pernah dengar juga ungkapan ni ya Prof, kalau nak kahwin metua sekali. Maksudnya bukan kahwin pada pasangan tu saja. Betul. Kita perkukuhkan silaturahim. Betul. Saya pernah jumpa seorang imam lah, tak nak sebut, seorang imam muda. Dia kata dia kahwin dengan isteri dia pasal berkenan tengok akhlak mak mertua dia. Subhanallah. Dan banyak orang macam ni, betul saya pernah dengar, nak kahwin anak perempuan tengok mak dia. Nak kahwin dengan anak lelaki tengok ayah dia. Sebab anak lelaki akan melayan isteri dia macam mana ayah dia melayan mak dia. Betul tu, sangat setuju kerana ia mempengaruhi satu sama lain. Betul sangat. Okey, sebelum kita ke soalan yang berikutnya, Rosmalina binti Abdul Ghani ni semalam telah pun mengikuti rancangan psikologi dan kesihatan mental. Dan beliau dengar siaran ini dari Osaka, Jepun. Subhanallah. Jadi hari ini pun dia mengambil kesempatan juga dekat ya. Syukur pada Allah. Terima kasih Rosmalina. Nur Azlin Harun pula soalannya, bila diri sendiri bahagia secara langsung, kita akan membahagiakan insan-insan yang kita sayang. Akhirnya adalah membahagiakan Yang Maha Pencipta. Betul. Sebab hati kita ni akar segala-galanya. Yang kita bercakap, yang kita senyum tu ranting dia. Betul. So kalau akar tak betul, tak usah nak senyum lah. Muka tak akan bersinar, tak akan berseri. Dan orang yang banyak kebahagiaan ni, dari segi saintifiknya, dia punya hormon sangat sihat, dia punya jantung sangat sihat, dia punya sistem imun sangat sihat. So kalau kita asyik sakit aja, dan saya dah buat dalam seminar saya buat test dah. Katalah ada 1,000 audience, saya panggil seorang atas stage, suruh pandang orang tu dengan pandangan kasih sayang, kuat tenaga dia. Bila ubah pada pandangan benci, lemah tenaga dia. Maka memang aura kita tu dipengaruhi oleh emosi kita. Okey, dai akhir zaman pula, bagaimana ingin membahagiakan keluarga jika pendapatan ketua rumahnya tak pernah cukup untuk menambah keluarganya? Okey, tentu kita ada keperluan kewangan, tapi mesti ingat ya, perhatikan orang yang tak ada duit, dia punya cakap sama aja. Orang yang tak ada duit sebut cakap pasal duit, dia mengeluh. Macam ni, cuba tengok berapa orang daripada kita hari-hari sebut pasal duit. Duit tak cukup, barang dah naik, nak bayar macam mana, hutang banyak. So apa kita cakap, sebenarnya Nazri, saya nak beritahu undang-undang ni apa kita dapat ialah apa yang mendominasikan fikiran kita. Kalau dominasi fikiran kita, duit tak cukup, memang tak cukup. Tapi saya pernah jumpa orang yang kerja je biasa tapi cukup duit dia. Sebab duit ni satu tenaga, dan barakah rezeki itu bergantung pada sumber dan cara dia belanjakan dan niat kita mencari harta itu. So setiap hari kita mesti kata apa? Alhamdulillah, saya gembira dan bersyukur duit saya banyak sampai tak tahu apa nak buat. Sebut aja. Sebab itu akan masuk minda bawah sedar kita. Dan sebelum kita tidur, bayangkan kita dalam keadaan yang tenang dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, terima kasih Prof. Dan Siti Fairuz pula soalannya, bagaimana ingin mendapatkan keluarga bahagia jika suami selalu mengungkit kisah silam pasangannya? Ini selalunya suami yang tidak puas hati dengan kita, dia akan mencari kesilapan kita. So kalau kita, suami yang dah bahagia dengan kita, tak ada masa nak sebut kesilapan silam. So kalau dia dapat situasi macam ni, macam minta maaf lah, orang marah saya Saudara Nazri. Kalau kita dapat peristiwa negatif, anggap itu suatu feedback. Maka kita akan berubah, membetulkan diri daripada feedback yang kita dapat. So jangan salahkan orang mengata kita. Dan setiap komen negatif orang kata kepada kita bagus supaya kita membetulkan diri. Okey. Baiklah, soalan yang berikutnya agak panjang. Assalamualaikum Prof dan Diji Nazri. Waalaikumsalam. Bagaimana saya nak membahagiakan Umi dan Baba serta ahli keluarga saya sedangkan saya sibuk dengan program-program universiti. Dulu saya sering menelefon Umi dan Baba, sekarang terlalu sibuk. Saya jarang call Umi dan Baba, minta nasihat dan motivasi dari Prof. Okey, ini nak sebut fiqh aulawiyat, keutamaan dalam kehidupan. Pertama diri kita, kedua keluarga, ketiga baru masyarakat. Banyak orang duk sibuk betulkan masyarakat, diri sendiri tak betul. Kadang-kadang dia tu dekat Facebook saya komplain pasal-pasal ini, saya kata jangan sibuk orang dulu, cuba tengok diri dulu. Dan dia kata betul Prof, saya sebenarnya tak happy. Itulah orang yang tak happy dan negeri, dia akan magnet pada benda yang tak happy kat luar. Dia nampak benda negatif aja. So bagi anak remaja yang universiti yang sibuk nak cakap sikit yang sibuk dekat universiti tu untuk apa? Penghargaan manusia atau redha Allah? Bila kita sibuk dengan persatuan, nak dapat jawatan, nak buat aktiviti, nak tolong khidmat masyarakat, duk tolong mak orang, mak sendiri tak tolong buat apa? Yang saya heran tu. Sebab tu saya kalau mengajar, tengok SMS awak ni banyak keluarga ke banyak kawan-kawan?
telefon mak tak tiap-tiap hari. Apa salahnya? Kalau kita boleh phone kawan nak buat program, kenapa tak phone ibu? Bagi semua remaja yang dengar di luar negeri dan sebagainya, tolong jangan sibuk dengan persatuan. Sibukkan dengan keluarga dulu dan baru persatuan. Ingat, kita punya circle of influence, circle of concern. Betulkan circle of influence kita dulu. Diri kita, mulai dengan diri kita, mulai saat ini, mulai dengan perkara yang kecil. Sebenarnya kata Agim Gymnastia. Itulah ungkapan dalam bahasa Inggeris dengan izin family come first. Yes. Sebab orang yang tak pada saya lah, kadang orang tak pedulikan family, dia baik dengan orang tu diri palsu. Manusia ni dia ada 3 jenis. Diri sebenar, diri palsu, diri pura-pura. Yang kita baik dengan persatuan, baik dengan orang kat luar, NGO sana, NGO sini, tapi keluarga tak berbina, dan duk tolong anak yatim kat luar, tapi anak saudara sendiri tak tolong, itu diri pura-pura. Ingat, kita buat ni untuk Allah, untuk manusia pandang. Soalan terakhir, Prof, daripada saudara Hafiz Hamdi. Sebagai anak, saya berusaha menurut perintah ayah dan ibu. Ini merupakan satu perkhidmatan pada mereka dan salah satu cara membalas jasa mereka. Tetapi Prof, bagaimana ingin berhadapan dengan ayah yang menengking bila minta tolong saya untuk membuat sesuatu? Bila jadi macam ni, niat saya beri perkhidmatan dan membalas jasa tu dah seronok, Prof. Sebelum ni kalau dia cakap dengan elok, saya seronok nak buat. Bila kena tengking, tak seronok. Orang yang berjaya, dia tidak akan dipengaruhi oleh apa berlaku di luar. Saya nak sebut formula lagi. Peristiwa campur respon bersamaan hasil kehidupan. Yang konstan ialah peristiwa. Kita tak boleh ubah peristiwa. Apa orang buat kat kita, hujan, panas, tak boleh. Tapi respon kita menghasil kehidupan. Dan apa beza respon dan reaksi? Respon berfikir, reaksi secara kehaiwanan. Baiklah, prosedur untuk ruangan khas seperti biasa. Teruskan. Mutiara Hikmah kita. Okey, sebenarnya ini satu seorang sahabat baik saya lah. Dia sukakan akronim. Saya tak pasti sama ada Prof pernah menerima akronim sebegini. Do it, macam Prof sebut tadi. Do it. D untuk doa, U untuk usaha, I untuk ikhtiar, T untuk tawakal. Mungkin Prof boleh menerangkan makna tersurat dan tersirat di sebalik akronim ni. Silakan, Prof. Betul. Doa sebenarnya daripada kita punya subconscious mind, kita dengan Allah, dan selalunya doa ni dengan niat sekali. Dan usaha ialah kita punya fizikal, tindakan kita. Dan kita punya ikhlas tu ialah bila again kita dengan Allah, dan tawakal tu dia panggil letting go, letting God. So orang yang tawakal ni sebenarnya orang yang sangat tenang, sebab dia live in the flow. Dia hidup, saya nak sebut contoh gini lah, orang yang ada konsep duit ni, bayangkan kita atas cushion yang besar, kita semut yang kecil. Best tak? Tak takut jatuh langsung. Bergantung pada Allah saja. Okey, itulah ya pesanan yang cukup berharga daripada Profesor Dr. Muhaya menerusi ruangan sebentar tadi. Mutiara Hikmah, dan juga telah pun menjawab beberapa persoalan daripada rakan-rakan pendengar Hikmah FM menerusi panggilan telefon dan juga Facebook. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan pendengar, dan terima kasih juga kepada Prof. Terima kasih. Izinkan saya minta maaf pada para pendengar Tekasa Bahasa. Nazri pun minta maaf. Sama. Dan Sabah Minggu sebelum ini saya sentiasa menyiarkan lagu-lagu berbahasa Melayu, Prof. Tapi pada minggu ini kita akan dengarkan sebuah lagu dalam versi bahasa Arab. Jadi denangan daripada, saya kira Prof mengenali beliau, Sharifah Kasif. Masya Allah. Masya Allah. Merupakan juara pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-51, juga dinobatkan sebagai naib juara Akademi Al-Quran musim ketiga. Jadi kita akan dengarkan suara gemasik beliau, maklunkan Maulaya. Sebentar saja lagi. Apa pun, terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Nazrin. Terima kasih. Adakah anda mengimpikan sebuah kehidupan yang bahagia dan membahagiakan? Ingin tahu bagaimana caranya? Pastikan kebahagiaan milik anda bersama Prof Muhaya, Ustaz Fahrul, Ustaz Ruslan, Datuk Seri Syed Zainal, Katriona Ros dan ramai lagi dalam Siri Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan. Kelantan, 30 November, Dewan Auditorium Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Kelantan. Kuala Lumpur, 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 010-288-0243 atau 41, ataupun layari family.celix.com. Bagi edisi Pantai Timur, tiket juga boleh didapati di syarikat Jaafar Awas. Bual Bicara Islam Itu Indah bersama Profesor Dr. Muhaya itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Modest Culture, diinspirasikan oleh Profesor Dr. Muhaya.
layari www.modesculture.com. Adakah anda mengimpikan sebuah kehidupan yang bahagia dan membahagiakan? Ingin tahu bagaimana caranya? Pastikan kebahagiaan milik anda bersama Prof Muaya, Ustaz Fahrul, Ustaz Ruslan, Datuk Seri Syed Zainal, Katriona Ros dan ramai lagi dalam Siri Jelajah Celik Family bersama Bahagia Membahagiakan. Kelantan 30 November, Dewan Auditorium Kebudayaan dan Kesenian Negara Cawangan Kelantan, Kuala Lumpur 29 Disember, Dewan Merdeka PWTC. Jom Celik Family, hubungi 0102880243 atau 41 ataupun layari family.chelix.com. Bagi edisi Pantai Timur, tiket juga boleh didapati di syarikat Jaafar Awas.